Negeri Kelantan memang kaya dengan khazanah bumi seperti biji besi, emas dan berlian. Tetapi tidak kurang juga dengan penemuan sumber bahan api paling berharga, iaitu gas asli turut ditemui. Kalau sebelum ini gas asli ditemui di Kampung Kubang Cinok, Tuuban, Pasir Mas, Kelantan oleh seorang penduduk Cik Ghazali Awang Kecil. Manakala terbaru pula sumber bahan api berkenaan juga wujud di Kampung Kedai Piah, Keterih, Kelantan, kira-kira 6 km dari pusat bandar Kota Baru. Telah lengkaplah bahawa sumber dan khazanah dari tempat-tempat terbabit boleh dimaafkan bersama jika ada usaha ke arah itu. Bagi mendapatkan gambaran jelas tentang penemuan sumber bahan api itu, wartawan Siar TV telah menemui Nasim Maidi Jais di kediaman milik Muhammad Bakri Hasbullah di kampung berkenaan ketika usaha menggali untuk mendapatkan bekalan air bawah tanah pada 20 Jun lalu menemui sesuatu yang agak luar biasa, iaitu telaga gas. Menurut Nasim Maidi, beliau menggali sedalam 22 meter dan ketika mula-mula menggali di kedalaman 12 meter. Berdasarkan 2 batang paip yang disediakan oleh pemilik rumah berkenaan, air bawah tanah yang diharapkan sebaliknya lumpur pula yang terpancuk keluar kerana kediaman berkenaan dibina berhampiran dengan sawah padi. Namun beliau yang turut dibantu 2 lagi rakannya meneruskan usaha menggali dengan berharap menemui pasir di kedalaman tambahan 6 meter juga masih gagal menemui bekalan air bersih itu. Manakala ketika menggali di kedalaman 16 meter, beliau menemui kayu yang agak ruput. Namun apabila kerja-kerja menggali mencecah sehingga 17 meter berikutnya, beliau mendapati seperti pelampung atau plastik polistiren melekat pada alat yang digunakannya. Menurutnya, pada mulanya beliau agak hairan juga kerana alat yang digunakan adalah batang paip dibuat dari besi, tiba-tiba melantun keluar. Tetapi disebabkan salah seorang pekerja beliau berpengalaman berkaitan dalam bumi yang menganggapnya biasa dalam situasi begitu, taklah terasa bimbang sangat. Selepas menggali di kedalaman 18 meter, dengan tiba-tiba terpancut air berlumpur yang agak kuat lebih kurang 7 meter selama 15 minit sehingga tempiasnya terkena keretanya yang diparkir di luar rumah berkenaan. Selepas kejadian itu, beliau dan 2 rakannya itu mendengar dengan jelas bunyi seumpama tanah runtuh dari dalam bumi lalu merakam ke dalam telefon bimbitnya. Usaha menggali dihentikan setakat itu sahaja untuk menunjukkan hasil yang diharapkan telah diperolehi dan peralatan yang digunakan pun memadai. Niatnya untuk datang lagi pada hari esoknya untuk memasang peralatan enjin menyedut air berkenaan secepat mungkin kerana beranggapan tertentu bekalan air bawah tanah itu pasti ditemui, lalu berjanji dengan pemilik rumah berkenaan untuk datang lagi pada pagi esoknya. Menurut Nasim Maidi, esoknya apabila beliau datang untuk memasang enjin mengempam air, pemilik rumah itu kata beliau tercium bau gas. Kuatnya gas itu sehingga menyebabkan hidungnya tidak selesa untuk bernafas dan tersekat-sekat serta keluar kahak. Kerana tidak ingin membuang masa, Nasim Maidi bergegas ke arah batang paip yang disalurkan ke dalam bumi seraya memegang penutupnya. Dengan tidak disangka-sangka, penutup batang paip itu melantun dan kuat sewaktu beliau cuba menyentuhnya. Beliau kemudiannya mengeluarkan pemeti api dan sewaktu nyalaan api terbit dari muncungnya, dengan tiba-tiba api itu disambar pantas dari muka batang paip tersebut. Tanpa berlengah, beliau menutup batang paip itu kemudian membukanya. Namun, kerana masih tidak berpuas hati, beliau kemudian menghidupkan pemeti api buat kali kedua. Api dari munculnya juga terus disambar sebagaimana di awal tadi. Katanya, kalau sudah 2 kali api disambar dari pemeti api, tidak syak lagi telaga tersebut mengandungi gas. Jadi sudah jelas air berlumpur dan tekanan udara yang berkelodak dalam bumi tadi sebenarnya gas asli. Tambah Nasim Maidi, beliau hanya menunggu keputusan daripada pihak Jabatan Mineral dan Geosains untuk mengenal pasti status gas tersebut sama ada bersifat selama-lamanya atau sekadar sementara. Dan adakah perigi yang digali untuk mendapatkan bekalan air itu boleh digunakan atau sebaliknya. Katanya, sekarang ini terpunanglah kepada pemilik rumah berkenaan. Kalau beliau ingin menggunakan gas itu,
batang paip yang menyambungkan ke telaganya boleh kekal di situ. Jika tidak, beliau terpaksa tanggalkannya sebab kerja beliau hanya menggali untuk mendapatkan bekalan air bersih sahaja. Sementara itu, menurut Syukran Muhammad Nur, selaku pembantu Nasir Maidi yang berpengalaman sebagai buruh Jabatan Kerja Raya JKR selama 15 tahun menganggapkan penemuan gas di rumah Muhammad Bakri Hasbullah itu hampir sama sebagaimana pengalamannya sewaktu bekerja dengan JKR ketika membina tapak bangunan melebihi tahap 100 meter. Katanya, aktiviti menggali pada ketika itu menggunakan peralatan mesin agak canggih dan sewaktu tanah digali lalu diangkut ke atas, tiba-tiba terpancut keluar air setinggi 20 meter. Menurutnya, pada mulanya beliau dan rakan-rakan yang lain memang ingin cabut lari tetapi ditegah oleh juruteknik yang berada di situ. Katanya, keadaan demikian adalah perkara biasa dalam bumi. Kini, kejadian yang sama turut dialami oleh beliau dan rakan-rakannya ketika kerja-kerja menggali di kampung Kedapiah Keterih itu apabila dengan jelas bunyi sesuatu yang menggelegak dari dalam bumi dan desiran udara yang agak kuat keluar melalui batang paip yang telah dipacakkan. Mendengarkan bunyi yang agak luar biasa itu, rakan-rakannya yang lain memang ingin cabut lari kerana bimbang sesuatu yang tidak diingini berlaku. Namun, disebabkan pengalaman beliau telah melaluinya, beliau turut menegah rakan-rakannya supaya tidak berganjak kerana perkara seumpama itu memang biasa dalam bumi untuk menandakan wujudnya gas. Manakala menurut pemilik rumah berkenaan yang bertugas sebagai penolong pegawai perubatan Jabatan Ortopedik Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Muhammad Bakri Hasbullah, berkata, ni asalnya untuk mendapatkan bekalan air bersih lalu menyerahkan tugas itu kepada Nasir Maidi dan Syukran. Beliau pada mulanya hanya menyediakan 2 batang paip sahaja untuk tujuan berkenaan, tetapi beliau diberitahu batang paip itu tidak mencukupi. Tambah Muhammad Bakri, seingatnya kerja-kerja tersebut hanya dilakukan selama 2 hari, iaitu Jumaat dan Sabtu bermula 20 Jun 2008 sahaja. Namun air bersih yang diharapkan masih belum ditemui. Kemudiannya beliau dimaklumkan 1 batang paip lagi perlu ditambah. Manakala hari yang ketiga pula ditambah lagi 1 batang paip tetapi masih tidak mencukupi. Menurutnya selepas ditambah 1 batang paip untuk hari kelima, beliau diberitahu telah terpancut air yang agak berlumpur melepasi bumbung rumah beliau. Pada masa itu beliau dihubungi melalui telefon bimbit kerana sedang bertugas. Katanya agak luar biasa pula, beliau diberitahu air berlumpur itu bercampur dengan gas. Beliau diperdengarkan dengan bunyi yang direkam menggunakan telefon bimbit seperti sesuatu yang menggelegak dari dalam bumi dan selepas itu diseran angin yang agak jelas. Sementara itu, menurut Profesor Madya Dr. Sa'ari Mustafa dari Fakulti Kejuruteraan Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM menjelaskan, contoh gas tersebut telah dihantar kepada pihak bomba Kuala Lumpur dan hasilnya mendapati gas tersebut adalah jenis metin. Katanya gas ini wujud dalam kadar 30% sahaja apabila berlakunya sifat-sifat biomas seperti jerami padi, kayu rumput dan polistiren dari dalam bumi. Biasalah gas sedemikian wujud di sawah-sawah padi dan ia hanya bersifat sementara. Dalam hal demikian, Allah SWT tidak menjadikan bumi kita ini sebagai sia-sia kerana selain memberikan manfaat untuk menumbuhkan tanaman, namun siapa sangka tanah yang melata ditumbuhi semak samun, hutan belukar dan kawasan yang didakwa agak gersang itu pun mengandungi sumber dan khazanah dari bumi yang paling bernilai. Justru penemuan pelbagai sumber berkenaan sebagai menjelaskan hakikat tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT yang menjadikan bumi ini selain untuk didiami, namun dalam masa yang sama manusia mendapat faedah dari kejadiannya.